은혜 받으실 말씀은 창세기 Petikan 2장 Alkitab untuk khutbah adalah daripada Kejadian 2 ayat 15 hingga 17. 여호와 Tuhan 하나님이 그 Allah 사람을 mengambil manusia 이끌어 itu 에덴 dan 동산에 menempatkannya 두사 di dalam Taman Eden 그것을 untuk 다스리며 mengejarkan 지키게 serta 하시고 memelihara taman itu. 여호와 하나님이 Lalu 그 Tuhan Allah 사람에게 memberikan perintah 명하여 kepada manusia 가라사대 itu, 동산 firman-Nya, 각종 engkau 나무의 bebas 실과는 memakan daripada 네가 kesemua 임의로 pokok di 먹고 dalam taman ini, 선악을 tetapi jangan 알게 engkau 하는 makan 나무의 daripada pokok 실과는 pengetahuan 먹지 말라. tentang perkara yang 내가 baik 먹는 dan yang jahat, 날에는 kerana 정령 pada hari 죽으리라 engkau memakannya, 했습니다. engkau pasti 아멘. mati. 샬롬 성가대의 찬양과 니시 오케스트라의 연주가 있겠습니다. 사랑하는 성도 여러분, Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, semua anggota Mamin dari Gereja Cawangan dan Gereja Tempatan, 지성전 성도 penonton 여러분, GCN dan semua anak Tuhan yang menghadiri ibadat ini dalam talian. 모든 성도 여러분, Ini adalah penjelasan tentang Kejadian, sesi ke-61. 한 번째 시간입니다. 지난 시간까지 Dalam beberapa khutbah yang lalu, saya telah menerangkan bagaimana Adam membina piramid. 아담은 피라미드를 Selepas Adam menyiapkan pembinaan piramid, Adam memberikan pujian dan kemuliaan kepada Tuhan Bapa dalam kegembiraannya. 그 내용은 다음과 같지요. 아버지여, Lirik pujiannya adalah seperti berikut. 아버지 Dalam bunyi angin yang berdesin dalam telingaku, aku mendengar suara lembut Bapa. Dalam bayu, aku merasai nafasmu. Bahkan dalam aliran angin itu, kehendak-Mu yang mentadbir alam semesta hadir. Dan dalam gerakan itu, aku merasai tangan-Mu yang membimbing. Ketika Engkau menciptakan segala sesuatu, sesungguhnya Engkau meletakkan hati-Mu dalamnya. Dan dengan demikian, Engkau menyatakan diri-Mu. 담으심으로 아버지를 나타내셨나이다. 산천초목의 호흡 Dalam nafas gunung dan pepohon, aku merasai nafas-Mu semula. Dalam bisikan angin, aku mendengar suara-Mu. Walaupun mataku tidak menyaksikan Engkau membentuk langit dan bumi, aku merasai sentuhan-Mu yang hangat dalam segala ciptaan yang maha kuasa. Dan aku menyedari kebesaran-Mu. 만물 속에서 아버지의 따스한 손길을 느끼며 아버지의 위대하심을 느끼나이다. Ya Bapa, Engkau melahirkan anak ini supaya dia menjadi kegembiraan-Mu dan menghasilkan buah bagi-Mu. 이 아들을 Anak ini telah ditinggikan antara segala ciptaan, 아들이 아버지 diselubungi oleh kasih-Mu dan diberkati dengan kurnia-Mu. 만물 중에 높이 Maka, 졌나니 Bapa, 아버지여 terimalah pujian dan kemuliaan daripada bibir anak ini. 영광을 받으옵소서. Dari mula, Engkau menciptakan segala sesuatu untuk menyatakan kasih-Mu dan memenuhi setiap bahagian dengan hati-Mu. 마음을 곳곳마다 Engkau menciptakan anak ini supaya dia memuji kebesaran-Mu. 아버지의 위대하심을 Dengan kuasa-Mu, ya Bapa, Engkau melahirkan anak ini dan mempercayakan kepadanya kekuasaan atas segala ciptaan. 주셨고 Maka bersama yang lain, dia membina satu bangunan yang indah untuk memuliakan-Mu dan membesarkan kuasa yang telah Engkau berikan kepadanya. 이 아들에게 주신 Tempat ini yang dibina dengan hati Tuhan Trinity yang dinyatakan dalam seluruh alam semesta membawa seluruh isi hati-Mu. 모든 마음을 Ya Bapa, 이곳에 terimalah ia. 지었으니 아버지여 받으시옵소서. Semoga bangunan ini menjadi penghibur bagi hati-Mu dan semoga kuasa dan keagungan anak ini yang membinanya ditinggikan di hadapan-Mu. 이음도 높이 Engkau telah melahirkan anak ini dan memberinya kemampuan untuk membina. Maka biarlah ini hanya untuk kegembiraan dan penghiburan-Mu. 이것이 오직 아버지의 Ya Bapa, walaupun pada pandangan-Mu ini mungkin hanya bangunan yang kecil, aku berdoa agar melalui bangunan ini nama-Mu lebih lagi dimuliakan. 이를 통해서 아버지의 이름이 더욱 영화롭게 Dengan menyatakan kuasa yang telah Engkau berikan, seluruh ciptaan tunduk kepada anak yang telah Engkau lahirkan, 만물이 아버지 dan nama anak ini dimuliakan. 이 아들 앞에 무릎을 꿇나이다. Ya Bapa, aku bersyukur kepadamu. 영화롭게 되나이다. Ya Bapa, terimalah segala kemuliaan. 모든 영광 받으옵소서. Terimalah segala kemuliaan melalui anak ini. 영광을 받으옵소서. Ya Bapa, semoga hari ini menjadi kegembiraan dan penghiburan-Mu.
사랑하는 성도 여러분, 이 찬양 Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Kristus, dalam puisi ini perasaan syukur, kasih dan kegembiraan Adam terhadap Bapa amat jelas tergandung. Mungkin ada yang tertanya-tanya, bagaimanakah Adam dapat merasai syukur, kasih dan kegembiraan terhadap Tuhan sedangkan dia belum mengalami relativiti sebelum menjalani pemurnian manusia? Adam merupai Tuhan, maka dia tidak mempunyai kejahatan, tetapi hanya hati yang baik. Maka bagaimana dia tidak mempunyai rasa syukur, kasih dan kegembiraan? Sudah tentu, perasaan syukur dan kasihnya berada pada tahap yang berbeza dan kita yang mengenal relativiti melalui pemurnian manusia. Namun begitu, Adam juga dapat bersyukur kepada Tuhan dan mengaku kasihnya kepada Tuhan. Hawa juga mengetahui dan merasa sesuatu yang serupa dengan kasih. Walaupun ia hanyalah seekor anjing yang dibela di rumah, jika tuannya mengasihinya, ia akan mengikut dan menyukai tuannya. Namun begitu, jika tuannya memendamnya dan membencinya, anjing itu juga akan menyadari perasaan tuannya. Anjing itu juga dapat merasai emosi tuannya. Dan apabila tuannya gembira, ia turut bergembira dan mengibaskan ekornya. Hal ini berbeza daripada emosi yang dirasakan oleh manusia. Tambahan pula, hal ini berlaku sejurus selepas Adam membina piramid. Jadi betapa tu ujiannya dia pada ketika itu. Apabila Adam memandang piramid yang dibinanya, hatinya merasa sangat tersentuh. Ada orang yang selepas menyelesaikan satu masalah yang sukar dan melihat hasil kerjanya, mengalirkan air mata dalam emosi yang mendalam. Demikian juga selepas Adam menyiapkan pembinaan piramid, dia memikirkan Tuhan Bapa sekali lagi. Dia juga teringat akan autoriti, kekuasaan dan kebijaksanaan yang telah diberikan oleh Tuhan kepadanya. Dengan demikian, dia merasa lebih tersentuh dalam hatinya. Tambahan pula, disebabkan pengkhianatan oleh dinosaur, rasa syukur Adam terhadap Tuhan bertambah besar. Adam sedar bahawa dia tidak dapat melakukan apa-apa tanpa kehadiran Tuhan Bapa bersama dengannya dan memberikannya kemampuan. Dan bahawa segala autoriti dan kekuasaan yang ada padanya datang daripada Tuhan Bapa. Atas sebab-sebab inilah, hatinya merasa sungguh tersentuh. Dan dia memuliakan Tuhan dengan puisi pujanya selepas membina piramid. Dalam puisinya, kita dapat melihat hati Adam yang ingin menjadi kegembiraan dan penghiburan kepada Tuhan dalam segala hal. Namun begitu, dalam banyak bahagian puisi itu, terdapat ungkapan yang menunjukkan bahawa namanya juga dimuliakan. Sebagai contoh, semoga bangunan indah ini menjadi penghibur bagi hatimu dan semoga kuasa dan keagungan anak ini yang membinanya ditinggikan di hadapanmu. Dan juga ayat ini, dengan menyatakan kuasa yang telah engkau berikan, seluruh ciptaan tunduk kepada anak yang telah engkau lahirkan. Dan nama anak ini dimuliakan. Melalui ungkapan-ungkapan ini, kita dapat merasai bahawa dia juga ingin menunjukkan autoriti dan martabat yang telah diberikan oleh Tuhan kepadanya, yakni dia mahu menunjukkan bahawa dia telah diberikan autoriti oleh Tuhan sehingga dia dapat menakluk dan memerintah bumi. Dengan kata lain, dia berasa sedikit bangga terhadap dirinya sendiri. Namun begitu, Tuhan Bapa tidak memberikan teguran kepadanya kerana rasa bangga itu. Tuhan mengakui bahawa adalah wajar bagi Adam untuk bertindak sedemikian sebagai orang yang menakluk dan memerintah bumi. Hal ini menunjukkan bahawa Adam tidak benar-benar memahami sepenuhnya hati baik Tuhan Bapa dan tidak meletakkannya dalam hatinya. Pada waktu itu, Adam belum menyedari bahawa ungkapan-ungkapan yang menunjukkan dirinya itu datang daripada dalam hatinya sendiri.
Dia hanya menyangka bahawa dia membina piramid dengan niat hanya untuk menyenangkan dan menghiburkan Tuhan Trinity. Dari satu segi, hal itu juga benar. Adam memahami bahawa Tuhan ingin dipuji olehnya dan menerima kemuliaan melaluinya. Dia sangat memahami tujuan Tuhan menciptakannya. Itulah sebabnya Adam mempersembahkan puisi yang memuliakan Tuhan Bapa selepas menyiapkan pembinaan piramid. Namun begitu, anda dapat merasai bahawa dalam puisi tersebut, tahap kesyukuran dan kasih Adam adalah berbeza. Hal ini merupakan keterbatasan hati yang tidak menjalani proses permunian manusia. Apabila seseorang mengalami relativity melalui proses permunian manusia, barulah kesyukuran dan kasih sejati timbul dengan setulus hati. Mereka benar-benar dapat merendahkan diri sepenuhnya di hadapan Tuhan Bapa, Sang Pencipta, dan mereka mempunyai hati yang hanya ingin meninggikan Tuhan. Kesyukuran dan pujian yang benar-benar ingin diterima oleh Tuhan Bapa sepatutnya datang daripada ketulusan hati yang sedemikian. Oleh itu, anda perlu menyadari betapa anda harus bersyukur. Anda harus bersyukur kerana anda melalui proses pemunian manusia. Hanya melalui pemunian manusia barulah anda dapat mempunyai hati yang tulus dan iman yang teguh sepenuhnya. Tuhan sungguh berkenan apabila mereka yang mencapai hati yang tulus memuji dan menyembahnya. Tuhan Bapa yang telah bersabar sekian lama demi kelahiran seorang anak sejati merasa sangat dihargai. Saudara dan saudari yang saya kasihi, pada hari ini selain piramid, berbagai jejak tamadun yang lebih maju dan di luar jangkaan manusia telah ditemui di banyak tempat. Daripada siapakah datangnya jejak-jejak tamadun ini? Di seluruh dunia terdapat tamadun yang wujud ribuan tahun dahulu, bahkan lebih awal daripada itu. Namun begitu, ada tamadun yang tidak dapat diselesaikan atau difahami oleh sains moden. 지금 현대 과학으로 풀리지도 않고 이해도 안 되는 그런 문명들이 세계 곳곳에 존재하고 있는 거예요. Adakah itu juga hasil daripada Adam? 이 역시 아담에 의한 것일까요? Seperti yang akan saya jelaskan dengan lebih terperinci kemudian, walaupun selepas Adam mengingkari Tuhan dan diusir ke bumi, laluan rohani yang menghubungkan bumi dan Taman Eden masih wujud. Oleh itu, keturunan Adam masih dapat mengunjungi bumi walaupun selepas Adam diusir ke bumi. Namun begitu, perjalanan itu lebih terhad berbanding dengan sebelumnya. Sebelum Adam melakukan dosa, mereka bebas untuk bergerak antara langit pertama dan langit kedua. Hal ini demikian kerana Adam menakluk dan memerintah kedua-dua langit pertama dan Taman Eden. Namun begitu, selepas Adam melakukan dosa, Adam kehilangan semua autoriti itu dan diusir ke bumi. Tuhan menetapkan banyak pemimpin di Taman Eden untuk memantapkan aturan di sana. Hal ini bermaksud bahawa selepas Adam yang agung diusir, beberapa orang pemimpin telah dinaikkan pangkat untuk memulihkan aturan. Tuhan juga memberikan mereka peraturan yang tepat. Perjalanan ke bumi masih boleh dilakukan dalam batasan yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Tuhan turut menetapkan garis panduan tentang tingkah laku orang Eden apabila mereka turun ke bumi. Selepas Adam melakukan dosa, Tuhan menetapkan peraturan bagi memulihkan aturan sebagai satu langkah pencegahan. Sebagai contoh, apabila orang Eden datang ke bumi, terdapat peraturan seperti kamu tidak boleh melanggar sesuatu yang memudaratkan bumi. Namun begitu, kadang-kala ada kumpulan yang melanggar peraturan tersebut. Saya akan menerangkan akibatnya kemudian. Banyak jejak yang ditinggalkan oleh keturunan Adam dari Taman Eden ketika mereka menjelajah bumi ini.
에덴 동산에서 Sebagian 나온 besar daripada 후손들이 taman ruang purba yang kini 이 dianggap 땅을 sebagai 광야하는 misteri 가운데 sebenarnya 남긴 merupakan jejak 흔적들이 orang dari Taman 많이 Eden. 있지요. 오늘날 불가사의로 Seperti yang 여겨지는 akan saya 고대 jelaskan 문명의 kemudian, 유적들이 terdapat juga 대부분 peristiwa 에덴 dalam 동산 Alkitab 사람들의 di mana orang 흔적들입니다. Eden jatuh cinta kepada wanita di 앞으로 bumi 이제 ini. 배우시겠지만 그 에덴 동산 사람들이 내려와서 이 땅에 유괴 사람들과 저희 여자들도 연애도 하고 이렇게 Pada 하잖아요. mulanya orang Eden datang untuk menziarahi Adam, bapa mereka yang telah diusir ke bumi ini. 처음에 에덴 동산 사람들이 이 Mereka 땅으로 datang 내려온 untuk menemui 목적은 Adam 조상이 yang juga 아담을 merupakan 보기 bapa dan moyang 위함이었습니다. mereka. 또 자기 조상은 알잖아요, 아담. Namun begitu apabila masa berlalu, tujuan asal berubah dan mereka datang ke bumi atas dasar masa ingin tahu. 가운데 이 땅을 찾게 되었지요. 아담이 피라미드를 남겼듯 Sama seperti Adam meninggalkan piramid, mereka juga meninggalkan jejak mereka di bumi ini. 에덴 동산 사람들의 Kunjungan mereka ke bumi agak bebas dan kerap, sehinggalah berlakunya banjir besar zaman Nuh. 노아 홍수 Selepas banjir tersebut, sekatan yang lebih besar dikenakan terhadap kunjungan mereka. 그럼에도 에덴 동산의 사람들은 UFO를 타고 이 Namun 땅에 begitu ketika 내려오는 orang dari Taman Eden turun ke bumi menggunakan UFO, mereka meninggalkan jejak di rata-rata 바로 그 tempat. 흔적들이 지금도 세계 곳곳에서 발견되고 있지요. 예를 들어 페루의 나스카 Jejak ini masih ditemui di pelbagai lokasi di bumi ini. Salah satu contohnya ialah garisan Nazca di Peru. Di dataran tinggi Guru Nazca di selatan Peru, terdapat kira-kira 200 corak geometri dan sekitar 30 bentuk haiwan yang dilukis. Lukisan-lukisan di tanah ini terlalu besar sehingga hanya dapat dilihat dari kapal terbang dan sesetengahnya hanya dapat dilihat dari satelit. Oleh sebab saiz yang sangat besar, mustahil untuk mengenapasi bentuknya melainkan dilihat dari ketinggian yang sangat tinggi. Sebagai contoh, lukisan burung adalah sepanjang 120 meter. Dapat juga garisan geometri yang menjala sejauh 8 kilometer. Lukisan seekor monyet adalah sepanjang 122 meter dan selebar 91 meter dan ia dilukis hanya dengan satu garisan berterusan. Lukisan seekor laba-laba telah dikenal pasti sebagai spesies jaran Rife Newley yang hanya ditemui di kawasan terpencil di hutan Amazon. Organ pemikan laba-laba tersebut bahkan terus dilukis, sesuatu yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Ia ialah spesies laba-laba yang sangat kecil dan hanya dapat dilihat dengan mikroskop. Namun ia telah dilukis dengan sangat besar dan terperinci sehingga organ pembiakannya pun dapat dikenal pasti. Lukisan itu terlalu terperinci untuk dihasilkan tanpa teknologi canggih. Baru-baru ini telah ditemui corak yang sangat besar sehingga hanya dapat dikenal pasti melalui imej satelit. Corak ini dikesan melalui gambar yang diambil sejauh 900 km di atas Nazca oleh satelit penerokaan sumber NASA, Landsat. Bentuk besar ini tidak kelihatan dari ketinggian kapal terbang tetapi hanya dapat dilihat dari angkasa lepas di atas stratosfera. Ia sepanjang 50 km dan berbentuk seperti anak panah. Anak panah ini menghala tepat ke selatan. Anak panah ini jelas bukan hasil alam semula jadi kerana ia melintasi tanah, gunung, lembah dan sungai secara lurus, menunjukkan bahawa ia ialah buatan manusia. Ia digambarkan dengan garisan lurus yang sangat panjang, melintasi gunung dan sungai. Dikatakan bahawa seseorang perlu menggunakan teknologi canggih seperti pancaran laser dari altitud tinggi untuk mengubah tekstur tanah dengan halus untuk menghasilkan imej seumpama ini. Namun begitu dataran Nazca sangat kering dan tandus, sukar untuk diakses dan sejarah menunjukkan bahawa tiada penempatan manusia pernah wujud di sana.
Tidak mungkin suku primitif menghasilkan geograf yang begitu besar. Tamam pula sukar untuk kita bayangkan bahawa manusia purba menghasilkan garisan lurus sejauh itu, bahkan dengan menggunakan teknologi moden. 도무지 생각할 수 없지요. 그 직선으로 그렇게 그 거대한 이 길이 그걸 그린다는 것도 말도 안 되는 것이고요. 아무리 현대도 아마 쉽지 않을 겁니다. 측량하고 해서 직선 아무리 그린다 해도 이게 수백 킬로미터 하려면 아무리도 구불 튼 것이죠. Para ilmuwan mengatakan bahawa mereka keliru dan buntu kerana tiada siapa tahu siapa yang melukisnya, bila dan mengapa. Namun begitu orang asli Peru berkata bahawa garisan naskah dilukis oleh makhluk separa dewa, bukan manusia. Dikatakan bahawa makhluk separa dewa itu meninggalkan jejak di pegunungan Andes ribuan tahun dahulu. Makhluk separa dewa yang disebut dalam legenda ini ialah keturunan Adam yang lahir di Taman Eden. Contoh lain jejak yang ditinggalkan di bumi oleh keturunan Adam di Taman Eden ialah lingkaran tanaman. Anda mungkin pernah mendengarnya. Lingkaran misteri merujuk kepada bentuk bulat atau geometri di tengah ladang, di mana tanaman ditekan ke bawah sehingga membentuk imej besar merentasi puluhan meter. Tanaman ditekan ke bawah. Fenomena ini mula dikenal pasti sejak lewat tahun 1970-an dan beberapa kejadian disahkan berlaku pada setiap tahun hingga ke hari ini. Perkara yang unik tentang fenomena ini ialah lingkaran tanaman dicipta pada waktu malam dan dalam tempoh yang sangat singkat. Hal ini bermaksud bahawa lukisan-lukisan raksasa ini dibuat pada waktu malam ketika tiada siapa melihatnya, bukan pada siang hari. Ia dilukis tanpa mengira cuaca, bentuk muka bumi atau keadaan semula jadi. Pada 3 Jun 2009, satu lingkaran misteri berbentuk pepatung ditemui di England. Punca sebenar pembentukan lingkaran misteri ini masih belum diketahui oleh dunia ini. Namun begitu, terdapat juga kejadian di mana manusia mencipta lingkaran tanaman secara tiruan. Lingkaran buatan manusia ini juga jelas berbeza daripada yang asli. Orang ramai melihat lingkaran misteri ini dan cuba menirunya. Namun begitu, lingkaran yang dibuat oleh manusia menyebabkan batang tanaman patah sepenuhnya dan kemudian layu dan mati. Ia hanyalah gambar besar yang dihasilkan dengan mematahkan batang tanaman. Tapi lingkaran ini yang dibuat oleh manusia layu dan mati. Lingkaran tanaman yang tuling sebaliknya terbentuk daripada batang tanaman yang patah dan membentuk not yang berterusan tumbuh secara bengkok. Hal ini bermaksud bahawa tanaman hanya membengkok dan berterusan tumbuh. Oleh itu, tiada kerosakan berlaku pada tanaman. Orang dari Taman Eden masih meninggalkan jejak mereka di seluruh dunia hingga ke hari ini. Perencanaan tentang mereka akan saya jelaskan dalam bahagian lain pada masa akan datang. Saudara dan saudari yang saya kasihi, marilah kita meneliti semula ayat 15 dan petikan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengejarkan serta memelihara taman itu. Selepas Tuhan mencipta manusia pertama Adam di bumi ini, Dia membawa Adam ke Taman Eden di langit kedua. Tuhan Trinity mengajar Adam pengetahuan rohani. Adam yang dipenuhi oleh pengetahuan kebenaran memerintah dan menjaga Taman Eden dalam langit pertama dengan kuasa cahaya rohani. Adam membesar dan beranak cucu di Taman Eden dan mempunyai keturunan yang tidak terkira banyaknya. Selain itu, dengan kebijaksanaan dikurniakan oleh Tuhan, mereka membina sebuah tamadun yang sangat maju. Bagi Adam, bumi ini seperti tempat percutian yang eksotik. Khususnya Sungai Nil ialah tempat kegemaran Adam kerana ia menyerupai sungai air hidup di Taman Eden. 둘째 아들 에덴 동산에 사는 아담이
첫째 하늘로 Adam mempunyai alat pengangkutan untuk pergi dan balik ke bumi di langit pertama. 있었습니다. Alat pengangkutan itu ialah kapal terbang yang biasa kita rujuk sebagai UFO. UFO는 에덴 동산 UFO 사람들에게 ialah alat pengangkutan biasa bagi penduduk di Taman Eden dan wujud dalam pelbagai bentuk. Tempoh Adam tinggal di Taman Eden, mempunyai anak-anak dan sesekali menyembara ke bumi adalah jauh lebih panjang daripada apa yang kita bayangkan. Salah satu perkara yang dijelaskan oleh Tuhan kepada saya semasa saya menerima penyataan kitab kejadian ini di Guangzhou pada tahun 1984 adalah mengenai kesakitan melahirkan anak. Alkitab menyatakan bahawa kesakitan itu akan sangat bertambah, yang bermaksud bahawa walaupun di Taman Eden, wanita tetap mengalami kesakitan ketika melahirkan. Namun begitu selepas menerima kutukan, kesakitan melahirkan anak menjadi bertambah lebih sakit. Tuhan menjelaskan kepada saya bahawa setelah tempoh yang tidak terkira lamanya, barulah Adam dan Hawa makan buah pokok pengetahuan mengenai perkara yang baik dan yang jahat. Tuhan berfirman bahawa tempoh itu ialah tempoh yang tidak terhitung oleh manusia, dan tempoh yang tidak terhitung itu yang dihabiskan oleh Adam di Eden. Pelbagai perubahan geografi dan proses pasti berlaku di bumi. Saya telah menceritakan dua peristiwa besar yang berlaku sepanjang tempoh itu. Satu tentang dinosaur dan satu lagi tentang piramid. Mari kita imbas kembali peristiwa dinosaur. Dinosaur sangat cemburu terhadap kerup yang sentiasa membantu Adam dengan secara dekat. Kerup sentiasa mengiringi Adam, bahkan ketika Adam turun ke bumi, kerup tetap dapat pergi bersamanya, sedangkan dinosaur tidak dapat. Perasaan iri hati dinosaur itu semakin membesar dan akhirnya dinosaur dipengaruhi oleh syaitan. Dinosaur percaya bahawa mereka akan menjadi seperti kerup jika mereka memakan buah daripada pokok pengetahuan mengenai perkara yang baik dan yang jahat. Saudara dan saudari yang saya kasihi, anda tidak seharusnya mempunyai perasaan cemburu, iri hati, kebencian tamat, mementingkan diri sendiri atau apa-apa saja yang sepertinya. Semua ini menjadi umpan syaitan dan menjadikan anda terpengaruh olehnya. Perkara-perkara ini boleh menghancurkan kedamaian, menyebabkan pembunuhan dan membawa kejahatan. Pembunuhan pertama dalam sejarah manusia juga berpunca daripada perasaan iri hati. Namun begitu ada orang yang berkata bahawa tidak kira betapa gigih usaha mereka, ia tetap tidak menjadi. Sebenarnya ia bukan soal usaha, tetapi membuang sifat jahat tersebut. Mengapakah anda masih menyimpan sifat-sifat ini dan menderita di bawah pengaruh syaitan? Saya tidak faham. Saya telah membuang dosa saya dan mengikirkan hal-hal yang dibenci oleh Tuhan. Tetapi mereka mengatakan bahawa perkara ini susah. Dinosaur cuba memohon kepada Adam supaya membenarkan mereka memakan buah daripada pokok pengetahuan mengenai perkara yang baik dan yang jahat. Tetapi tidak berhasil. Dinosaur hanya menerima jawapan bahawa buah itu dilarang bukan saja untuk dinosaur, tetapi juga untuk Adam sendiri. Walaupun Adam cuba memujuk dinosaur tetap tidak dapat diyakinkan. Hal ini demikian kerana keinginan mereka untuk menjadi seperti kerup sangat kuat. Kemudian pada suatu hari, Adam membawa semua kerup dari Taman Eden ke bumi untuk mencari lokasi membina piramid. Dinosaur menyedari hal ini dan berkata, inilah masanya. Adam membawa semua kerup yang menjaga pokok pengetahuan mengenai perkara yang baik dan yang jahat ke bumi. Hal ini merupakan satu perarakan yang besar. Namun begitu sebelum dinosaur sampai ke pokok tersebut, mereka kedapatan oleh Tuhan. Lalu semua dinosaur diusir ke bumi ini bersama-sama. Saya mengulangi peristiwa dinosaur ini untuk menerangkan pokok pengetahuan mengenai perkara yang baik dan yang jahat. Saudara dan saudari yang saya kasihi, firman Tuhan melarang pokok pengetahuan mengenai perkara yang baik
17절에 naumnida. Dan yang jahat terdapat dalam ayat 16 hingga 17. Lalu Tuhan Allah memberikan perintah kepada manusia itu firman-Nya, engkau bebas memakan daripada kesemua pokok di dalam taman ini, tetapi jangan kau makan daripada pokok pengetahuan tentang perkara yang baik dan jahat, kerana pada hari engkau memakannya, engkau pasti mati. Pokok itu membolehkan seseorang mengetahui perkara yang baik dan yang jahat, lalu dipanggil pokok pengetahuan mengenai perkara yang baik dan yang jahat. Tuhan berfirman kepada Adam, jika engkau makan daripada pokok itu, engkau pasti mati. Engkau pasti mati. Tidak ada cara untuk terus hidup. Bukan engkau akan tahu selepas mati. Tuhan mengatakan bahawa engkau memakannya, engkau pasti mati. Bukan mungkin mati. Oleh itu Tuhan berfirman, jangan kau makan. Mengapakah Tuhan meletakkan pokok ini di Taman Eden? Ibarat anak kecil yang tahap rasa ingin tahunya sangat tinggi. Segala benda dimasukkan ke dalam mulut. Sama ada makanan, objek atau benda kotor, anak kecil akan memasukkannya ke dalam mulut. Itulah sebabnya arahan keselamatan ada pada sabun dan ubat yang menyatakan jauhkan dari kanak-kanak. Hal ini demikian kerana ia boleh membahayakan kanak-kanak jika mereka menyentuh atau memakannya tanpa mengetahuinya. Kanak-kanak kecil tidak faham maksud ibu bapa mereka apabila mereka berkata, kamu tidak boleh makan ini. Itulah sebabnya orang dewasa menyimpan bahan berbahaya di tempat yang tinggi atau membuangnya dari rumah. Ibu bapa menyimpan barang-barang berbahaya pada rak yang sangat tinggi. Orang dewasa juga perlu menyembunyikan mancis atau pemeti api. Kanak-kanak mungkin bermain dengannya dan menyebabkan kebakaran. Sesetengah kanak-kanak sangat ingin tahu sehingga mereka menyentuh mancis atau benda berbahaya. Jadi ibu bapa perlu menjauhkan benda-benda tersebut. Untuk mengelakkan bahaya kepada anak-anak adalah penting untuk menyingkirkan puncanya dari awal. Bukankah anda juga melakukan perkara yang sama? 그러다가 이제 불이 나는 경우도 있으니까 아예 치워버려야 돼요 그런 거. Tuhan mencipta Adam dengan kasih yang amat mendalam dan mendidiknya dengan pengetahuan rohani. Namun begitu, mengapakah Tuhan meletakkan buah pokok pengetahuan mengenai perkara yang baik dan yang jahat yang akan membawa kematian jika dimakan? Mengapakah Tuhan meletakkan pokok pengetahuan mengenai perkara yang baik dan yang jahat di dalam Taman Eden? Soalan ini telah menjadi tanda tanya dalam fikiran manusia selama ribuan tahun. Adakah Tuhan tidak tahu dengan lebih awal bahawa Adam akan makan buah itu? Jika begitu, adakah hal ini bermaksud bahawa Tuhan tidak tahu semua yang akan berlaku pada masa hadapan? Namun begitu, Tuhan tahu segalanya sebelum apa-apa berlaku. Oleh itu, tidak masuk akal bahawa Tuhan meletakkan pokok itu tanpa mengetahui bahawa Adam akan memakannya. Tuhan Maha Kuasa dan Maha mengetahui apa yang akan berlaku pada masa hadapan. Mengapakah Tuhan meletakkan pokok pengetahuan mengenai perkara yang baik dan yang jahat dengan mengetahui dengan tepat perkara yang akan berlaku pada masa hadapan? Saya akan berbicara tentang perkara dalam khutbah yang seterusnya. Izinkan saya membuat kesimpulan bagi khutbah ini. Dalam sesi ini, saya telah memperkenalkan nyanyian pujian yang dipersembahkan oleh Adam kepada Tuhan selepas menyiapkan pembinaan piramid. Namun begitu, kedalaman rasa syukur dan kasih yang ada dalam dirinya berbeza daripada orang yang telah melalui proses pemurnian manusia. Inilah keterbatasan Adam yang belum melalui pemurnian tersebut. Hanya melalui pemurnian manusia, barulah Adam dapat memberikan kesyukuran dan kasih yang sejati serta tidak berubah kepada Tuhan Bapa. Mazmur 50 ayat 23 menyatakan, orang yang mempersembahkan pujian memuliakan aku, dan kepada orang yang berkelakuan baik, aku akan menunjukkan penyelamatan Allah. Jika tindakan anda adalah salah, maka anda tidak akan mendapat keselamatan. Oleh itu, anggota gereja yang saya kasihi, bersyukur dalam segala hal sepanjang anda menjalani pemurnian. Meskipun sesuatu yang menyedihkan atau sukar berlaku, cubalah untuk mempersembahkan doa syukur dan pujian yang tulus. Tuhan Bapa yang menerima haruman kesyukuran anda akan menyediakan keadaan yang lebih baik untuk anda, lebih bersyukur dalam kehidupan anda. Oleh itu, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus agar anda semua dapat mempersembahkan haruman kesyukuran yang lebih dalam kepada Tuhan. 감사의 향을 올리게 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다.